Selamat pagi kepada semua. Hari ini, saya Colin Chung Mijie akan tentang GPPP 1092 tugasan 2 persembahan. Soalan dia ialah secara individu, terangkan secara terperinci tentang sejauh mana aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya dalam membangkitkan guru berjiwa pendidik mengikut bidang masing-masing melalui persembahan secara digital. Apakah masuk aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan merujuk kepada hasrat matlamat dan cita-cita yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan dalam membentuk generasi yang berilmu, berkemahiran serta mempunyai nilai moral yang tinggi. Aspirasi ini menjadi bantuan kepada pelaksanaan dasar dan pembangunan pendidikan bagi memastikan setiap murid dapat mengembangkan potensi diri secara menyeluruh dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, aspirasi pendidikan turut menegakkan pembangunan murid yang mempunyai pengetahuan berkemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duit bahasa, etika dan kerohanian, serta identiti nasional seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sampai 2025. Aspirasi ini bertujuan melahirkan model insan yang berkualiti, mampu bersaing di peringkat global serta menyumbang kepada pembangunan dan kemajuan negara. Aspirasi pendidikan dia terbahagi kepada 6 jenis. Yang pertama iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran duit bahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Sekarang saya akan membincangkan yang pertama iaitu pengetahuan. Aspirasi pengetahuan dia menekankan penguasaan ilmu asas yang kukuh oleh murid dalam pelbagai bidang seperti bahasa, sains, matematik, teknologi dan kemanusiaan. Pengetahuan yang luas membolehkan murid memahami dunia sekeliling serta menggunakan maklumat secara berkesan dalam kehidupan seharian. Selain itu, penguasaan ilmu juga membantu murid menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan global yang pesat. Sistem pendidikan berperanan memastikan setiap murid mendapat akses kepada pendidikan berkualiti bagi membina asas pengetahuan yang kukuh. Bagi yang kedua, iaitu kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir dia merujuk kepada keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Murid digalakkan untuk menganalisis maklumat, membuat penilaian dan menghasilkan idea baharu. Kemahiran ini penting dalam menghadapi cabaran abad ke-21 kerana dalam dunia pekerjaan masa kini, dia memerlukan individu yang mampu berfikir secara analitikal serta membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Bagi yang ketiga iaitu kemahiran memimpin. Aspirasi kemahiran memimpin dia menegakkan pembangunan ciri kepimpinan dalam kalangan murid sejak di bangku sekolah. Murid digalakkan untuk membangunkan kemahiran seperti komunikasi berkesan, kerjasama dalam kumpulan, tanggungjawab dan keupayaan membuat keputusan. Melalui aktiviti co-kurikulum dan pelajaran di sekolah, murid dapat memupuk sifat kepimpinan yang membantu mereka menjadi individu yang mampu memimpin diri sendiri serta memberi kesumbangan kepada masyarakat. Melalui aktiviti co-kurikulum seperti Bulan Sapi Merah atau sukan seperti Bola Keranjang, murid-murid akan mengetahui tentang kepentingan kerjasama supaya mereka dapat bekerjasama untuk mencapai kejayaan. Bagi keempat, iaitu kemahiran duit bahasa. Kemahiran duit bahasa menegakkan penguasaan sekurang-kurangnya 2 bahasa oleh murid, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa.
Penguasaan lebih daripada satu bahasa membolehkan murid berkomunikasi dengan lebih berkesan dalam pelbagai situasi serta membuka peluang yang lebih luas dalam bidang pendidikan dan kerjaya. Dalam era globalisasi, kemahiran bahasa juga penting untuk meningkatkan daya saing individu di peringkat antarabangsa. Hal ini disebabkan di mana-mana pelbagai organisasi sekarang setiap pekerja perlu mempunyai bahasa Inggeris yang lebih lancar supaya mereka boleh berkomunikasi dengan pelanggan mereka. Yang kelima, yaitu etika dan kerohanian. Etika dan kerohanian dia merujuk kepada pembentukan nilai moral, integriti, serta pegangan agama yang kukuh dalam diri murid. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk sosial yang baik. Murid yang mempunyai etika dan kerohanian yang tinggi akan menunjukkan sikap bertanggungjawab, jujur, serta menghormati orang lain. Nilai-nilai ini penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Contohnya, murid-murid perlu melaksanakan tanggungjawab mereka untuk membuat kerja rumah yang diberi oleh guru-guru supaya mereka tidak akan lupa untuk hantar kerja rumah kepada guru-guru masing-masing, dan mereka juga perlu bangun awal untuk mereka boleh awal tiba di sekolah. Ini merupakan tanggungjawab seseorang murid. Yang keenam, yaitu identiti nasional. Identiti nasional bertujuan memupuk semangat patriotisme dan rasa cinta terhadap negara dalam kalangan murid. Murid dididik untuk menghargai kepelbagaian budaya, agama dan bahasa yang terdapat di Malaysia. Melalui pendidikan, murid dapat memahami sejarah negara serta menghargai persatuan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat dia dibentuk oleh pelbagai jenis gaun seperti gaun Melayu, gaun Cina, gaun Iban dan gaun India. Kalau kita mau persatuan, kita mesti saling menghormati antara satu sama lain. Pembentukan identiti nasional yang kukuh membantu melahirkan warga negara yang bertanggung jawab dan bersedia menyumbang kepada pembangunan negara. Sekarang, saya akan terangkan tentang hala 7 pendidikan. Apa maksud hala 7 pendidikan? Hala 7 pendidikan maksud ialah arah, matlamat dan perancangan yang ditetapkan dalam sistem pendidikan untuk memimpin proses pembelajaran dan pembangunan individu ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial. Saya terbahagikan hala 7 pendidikan kepada 6 jenis, yaitu yang pertama, pendigitalan dan transformasi teknologi pendidikan. Pembangunan insan secara holistik, memperkukuh nilai, etika dan jati diri. Kesesamaan akses pendidikan. Penguasaan kemahiran abad ke-21. Peningkatan kualiti sistem pendidikan. Yang pertama, saya akan terangkan tentang pendigitalan dan transformasi teknologi pendidikan. Berdasarkan World Bank 2022, hala 7 pendidikan kini menekankan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran bagi meningkatkan kualiti dan akses pendidikan. Contohnya, penggunaan pembelajaran dalam talian iaitu e-learning, platform digital, aplikasi pendidikan serta bahan multimedia dan interaktif membantu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, fleksibel dan berkesan. Pendigitalan ini bukan sahaja membolehkan murid belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja, tetapi juga meningkatkan peluang pendidikan kepada murid di kawasan luar bandar atau yang mempunyai kekangan tertentu. Transformasi teknologi pendidikan juga mendorong guru untuk mengadaptasi kaedah pedagogi baru yang lebih relevan dengan perkembangan semasa.
Contohnya aplikasi Google Meet. Guru-guru boleh menggunakan aplikasi Google Meet semasa hari Sabtu atau hari Ahad untuk memberi kelas tambahan kepada murid-murid mereka supaya dia boleh menerangkan isi kandungan dalam subjek seperti sains atau matematik supaya murid-murid mereka boleh mengetahui secara mendalam dan boleh mendapat keputusan yang lebih baik. Dengan mempunyai Google Meet, guru-guru boleh mengajukan kelas pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat sahaja. Yang kedua, yaitu pembangunan insan secara holistik. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Malaysia 2023, Hala 7 Pendidikan menekankan pembentukan individu yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani, jasmani, dan sosial. Aspek intelek merangkumi penguasaan pengetahuan, pemikiran kritis, serta kemahiran berfikir secara analitikal. Manakala aspek emosi menekankan kestabilan perasaan, pengurusan tekanan, dan kemampuan berempati terhadap orang lain. Dari segi rohani, pendidikan menekankan pembentukan nilai moral, kepercayaan dan amalan etika yang kukuh. Aspek jasmani pula menekankan kesihatan fizikal dan kecergasan tubuh melalui aktiviti jasmani yang teratur. Manakala aspek sosial menumpukan kepada kemahiran berinteraksi, bekerjasama, dan saling menghormati orang lain. Pendekatan holistik ini dia bertujuan untuk melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga berakhlak mulia, berdaya tahan mental, dan mampu menyumbang secara positif kepada pembangunan masyarakat serta negara. Yang ketiga, yaitu peningkatan kualiti sistem pendidikan. Berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan Malaysia 2022, Hala 7 Pendidikan memberi fokus kepada peningkatan kualiti sistem pendidikan secara menyeluruh. Usaha ini merangkumi latihan berterusan dan pembangunan profesionalisme guru agar mereka lebih cekap dalam pedagogi serta mampu mengaplikasikan kaedah pengajaran moden. Selain itu, kurikulum sentiasa diperbaharui bagi memastikan ia relevan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan dan keperluan abad ke-21. Sistem pendasaran juga diubah daripada berorientasikan peperiksaan semata-mata kepada penilaian menyeluruh yang menilai kebolehan murid dalam aspek kognitif, kemahiran, praktikal, nilai moral dan sosial. Dengan pendekatan ini, guru berperanan sebagai pemutar cara pembelajaran yang membimbing murid untuk menjadi pelajar yang berdikari dan boleh berfikir kritis. Yang keempat, yaitu penguasaan kemahiran abad ke-21. Berdasarkan UNESCO 2021, pendidikan masa kini perlu melahirkan murid yang menguasai kemahiran abad ke-21, termasuk pemikiran kritis dan kreatif, kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi yang berkesan, kemampuan bekerja dalam pasukan serta literasi digital. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam dunia globalisasi, teknologi dan ekonomi. Selain itu, kemahiran ini juga membantu murid menghadapi cabaran kehidupan sebenar, membolehkan mereka menjadi individu yang adaptif, inovatif, serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara secara berkesan. Contohnya aplikasi ChatGPT. ChatGPT mempunyai aplikasi yang paling popular pada abad ke-21. Hal ini disebabkan ChatGPT dia merupakan satu kemahiran yang dapat membantu orang ramai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sebagai contoh, murid-murid boleh tanya persoalan dalam akademik seperti matematik. Mereka hanya menghantar soalan gambar kepada ChatGPT
lepas tu dia akan memberi penyelesaian yang lebih baik kepada murid-murid. Ini ialah ChatGPT. Yang kelima ialah memperkukuh nilai etika dan jati diri. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Malaysia 2023, pendidikan berperanan sebagai medium utama dalam pembentukan nilai moral, etika dan jati diri murid, yang membantu memupuk semangat patriotisme, tanggungjawab sosial dan kesedaran terhadap kepentingan perpaduan kaum, khususnya dalam masyarakat mazmur seperti di Malaysia. Pendidikan yang menegakkan nilai-nilai ini juga penting untuk memastikan murid menjadi individu yang berintegriti, bertanggungjawab, mampu membuat keputusan yang bijak dan menyumbang kepada keharmonian sosial serta kestabilan negara. Yang keenam ialah kesamaan akses pendidikan. Berdasarkan UNICEF 2022, sistem pendidikan perlu memastikan kesamaan akses kepada pendidikan untuk semua golongan masyarakat. Ini termasuk memberi peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang sosioekonomi seperti kamu ada duit atau kamu sangat miskin. Mengurangkan jurang antara kawasan bandar dan luar bandar serta menyediakan sokongan kepada murid berkeperluan. Kesamaan ini penting bagi memastikan semua individu mempunyai peluang yang adil untuk memperoleh pendidikan yang berkualiti dan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara. Sekarang saya akan terang tentang implikasi, aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap pembangunan guru berjiwa pendidik mengikut bidang masing-masing. Implikasi pertama ialah peningkatan kompetisi profesional. Kedua ialah peningkatan accountability dan tanggungjawab. Ketiga ialah pengukuhan peranan sebagai pemimpin dan mentor. Keempat ialah pengamalan pembelajaran sepanjang hayat. Dan akhir sekali ialah pembentukan nilai dan etika profesional. Yang pertama, peningkatan kompetisi profesional. Guru perlu meningkatkan penguasaan ilmu dalam bidang masing-masing agar dapat menyampaikan pengajaran dengan lebih tepat dan berkesan kepada murid. Guru juga perlu menguasai pelbagai kadar pedagogi moden seperti pembelajaran berpusatkan murid dan pentafsiran autentik bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Implikasi ini mendorong guru untuk sentiasa mengikuti latihan profesional dan khusus bagi menambah baik kemahiran diri secara berterusan. Yang kedua ialah peningkatan accountability dan tanggungjawab. Guru perlu bertanggungjawab terhadap pencapaian dan perkembangan murid secara menyeluruh. Guru perlu sentiasa membuat refleksi diri untuk menambah baik amalan pengajaran. Implikasi ini boleh menjadikan guru lebih kompeten, berdisiplin dan profesional dalam menjalankan tugas masing-masing. Yang ketiga, iaitu pengukuhan peranan sebagai pemimpin dan mentor. Guru perlu berperanan sebagai pemimpin yang membantu perkembangan emosi sosial dan sosial murid. Guru juga perlu memberi sokongan motivasi dan pemimpin murid dalam membuat keputusan berkaitan pembelajaran. Implikasi ini melahirkan guru yang lebih penyayang dan berjiwa pendidik. Hal ini disebabkan jika sebagai seorang guru yang cemerlang, mereka perlu pandai untuk menjaga emosi murid-murid semasa murid-murid mereka galak dalam pertandingan. Sebagai seorang guru, dia perlu memberi motivasi kepada murid tersebut supaya dia tidak akan putus asa dan akan menjadi lebih kuat lagi. Yang keempat, iaitu pengamalan pembelajaran sepanjang hayat. Guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan sentiasa mencari ilmu baharu melalui pembacaan khusus dan penyelidikan. Guru juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan mengaplikasinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Implikasi ini menjadikan guru lebih terbuka, progresif dan sentiasa relevan dengan perubahan pendidikan semasa. Akhir sekali, iaitu pembentukan nilai dan etika profesional.
Guru perlu mengamalkan nilai murni seperti amanah, integriti, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Guru juga perlu menunjukkan teladan yang baik kerana mereka menjadi contoh kepada murid dalam aspek sosial dan tingkah laku. Hal ini disebabkan kalau seorang guru dia tidak memberi contoh yang baik kepada semua murid, murid-murid akan mengikut contoh yang dibuat oleh guru tersebut dan tidak akan belajar teladan yang baik dan akan mengikut teladan yang buruk. Implikasi ini dia membentuk guru yang beretika tinggi dan berjiwa pendidik. Ini ialah sumber rujukan yang saya cari. Terima kasih.